Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pagi ini, Ahad 16 Ogos bersamaan 26 Zulhijjah 1441 Hijrah. Okey. Kita berada di penghujung tahun Islam Okey, alhamdulillah. InsyaAllah pagi ini kita akan kembali menyambung perbincangan dan juga bacaan kita di helaian terakhir, di muka surat terakhir, buku tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran. Waalaikumsalam, selamat datang Puan Normah. Okey. So, bagi tuan-tuan dan puan-puan, boleh dengar dengan jelas? Sebelum saya terlupa, boleh dengar dengan jelas ke suara saya pagi ni? Boleh saya dapatkan maklum balas, feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, audio dan visual. Jelas ke? Boleh dengar dengan jelas? Puan Normah boleh dengar dengan jelas suara saya? Sebelum kita teruskan perbincangan dan bacaan kita pagi ni. Boleh saya dapatkan feedback, respon, maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan? Suara saya boleh dengar dengan jelas ke? Sebab kita pernah beberapa kali ada masalah dengan audio suara. So hampir 5 ke 10 minit saya dah bercakap seorang-seorang. Punya suara tak kedengaran langsung jelas Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Normah. Okey, kat mana kita tadi Okey, seterusnya sebelum kita memanjangkan lagi perbincangan dan juga bacaan kita pagi ni, seperti mana biasalah, saya pohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Kita klik button like dan juga klik button share. Klik button like dan juga klik button share. Kongsikan sesi IB Live kita ini, majlis ilmu kita pada pagi ini, di personal Facebook kita, di wall personal Facebook kita. Juga kongsikan juga di Facebook group yang kita dah sertai, yang kita dah join, supaya kita boleh mewawarkan lagi, menghebahkan lagi majlis ilmu kita ni, insyaAllah, supaya lebih ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana boleh dapat manfaatnya bersama dengan kita, insyaAllah pagi ni Okey. InsyaAllah pagi ni kita sudah pun berada di helaian terakhir buku tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran. Okey, buku tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran. Okey, ini bukunya. Okey, ini bukunya. Tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran. Okey. Saya baru saja dapatkan stok yang terbaru, tapi tak banyaklah, cuma ada 10 naskah saja. Semalam ada 2 rakan kita yang datang ke Bangi. Okey.
Puan rumah sendiri datang ke rumah saya semalam untuk dapatkan buku ni. Ada seorang lagi sahabat kita daripada Hulu Kelang, Cik Roslan, jumpa saya di sekitar stesen 7 Bangi. So semalam, InsyaAllah hari ni ada seorang lagi yang akan bertemu dengan saya untuk dapatkan buku ni insyaAllah. So kalau masih ada di kalangan tuan-tuan yang berminat, boleh WhatsApp saya lah. Di Facebook page kita ni, di button yang paling atas sekali tu ada button WhatsApp. Boleh klik je button tu, akan pergi kepada personal WhatsApp saya. Buku ni, kita gunakan buku ni So hari ni, Tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran. So kita boleh gunakan buku ni untuk ulang kaji. Juga kita boleh gunakan buku ni untuk mengajar anak-anak cucu kita. Sebab saya dapati buku ni, satu dia edisi yang terbaru lah. Kaedah Mudah Belajar Al-Quran. Kaedah terbaru lah. Ada beberapa improvement daripada kaedah-kaedah mudah belajar Al-Quran sebelum ni. Kalau sebelum ni saya gunakan buku sebelum ni. Dalam sesi AB Live ni dan juga dalam kelas-kelas saya, untuk kelas-kelas peringkat asas, saya gunakan buku ni, Iqra. Saya gunakan buku ni, buku Iqra. Tapi bila saya dah temui buku ni, saya gunakan buku ni lah, sebab saya dapati buku ni, satunya dia lebih mudah. Saya perhatikan dia lebih mudah, lebih ringkas. Kemudian ada topik-topik yang tidak terdapat dalam buku Iqra ni, dirangkum juga di sini. Antaranya, topik yang akan kita bincangkan hari ni di helaian terakhir buku tilawah ni, iaitu bacaan gharib. Tidak disentuh langsung dalam buku Iqra ni, tapi di sini disentuh. Ada beberapa topik lah, contohnya hukum bacaan ra, tafkhim dan tarkib juga disentuh dalam buku ni. Tak disentuh dalam buku Iqra ni. So saya dapati buku ni bagus lah. So elok kalau setiap orang daripada kita ada buku ni. Satu, untuk ulang kaji kita sendiri, untuk personal ulang kaji kita sendiri. Dan kita juga boleh gunakan buku ni untuk ajar anak-anak kita lah. Anak-anak, kalau yang dah bercucu, boleh gunakan buku ni untuk ajar cucu-cucu kita kan. Sebab saya dapati buku ni baik. Ada beberapa improvement lah, penambahbaikan. Dan buku ni juga diguna pakai di banyak lah kelas-kelas Al-Quran peringkat asas. Contohnya di Masjid Negara, di Masjid Shah Alam, di tempat saya di Masjid Bandar Baru Bangi pun gunakan buku ni juga untuk kelas Al-Quran peringkat asas. So kalau tuan-tuan berminat, boleh WhatsApp saya lah. Puan Rohaida, idea dan video jelas. Terima kasih banyak-banyak Cik Kamal Zaman. Puan Rohaida, di page kita ni, Puan Rohaida boleh scroll, boleh naik ke bahagian yang paling atas sekali dalam page kita ni. Nanti Puan Rohaida akan jumpa tak jumpa nombor. Dekat page kita ni, Puan Rohaida naik ke atas sekali tu, ada button WhatsApp. Puan Rohaida klik button WhatsApp tu, nanti akan pergi kepada WhatsApp personal saya. Tu salah satu cara lah. Naik ke atas sekali ada button WhatsApp. Ataupun Puan Rohaida boleh ambil nombor saya. Sebab saya gunakan phone, susah sikit kalau saya nak type ni. 010 539 6009. Itu nombor phone saya lah. Untuk WhatsApp kan. 010 539 6009. Itu berkenaan dengan buku tilawah lah. So hari ni kita dah pun sampai ke helaian ataupun sampai ke page yang terakhir, muka surat 100 dengan topik yang terakhir dan juga topik yang istimewa lah, iaitu bacaan gharib, bacaan unik, bacaan pelik dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya buku poket tilawah. Saya juga dah ada, kalau yang ni saya cuma ada 10 naskah saja, ada 10 stok saja. Yang ni saya dapat ambilkan 20 sebab ni murah sikit, saya boleh dapat ambil banyak sikit lah. So buku poket tajwid tajwid poket. Buku ni, kalau buku yang ini RM25, dia berkulit keras buku kulit keras RM25. Yang ni cuma RM6 saja. Dia bersaiz poket. Ini pun bagi saya menarik sebab dia dalam bentuk poin-poin yang ringkas, tapi dia merangkumi ataupun lengkap dengan semua topik-topik yang penting. Bahkan ada beberapa topik yang tiada dalam buku tajwid biasa terdapat dalam buku ni. Contohnya macam Waqaf Jibril dan lain-lain lah. Waqaf Jibril, rukun bacaan Al-Quran. Topik-topik tu biasanya jarang kita temui dalam buku tajwid yang biasa, tapi terdapat dalam buku tajwid poket ni. Dan insya-Allah di masa yang akan datang, mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi, saya akan gunakan buku ni setiap minggu insya-Allah sebagai buku teks kita untuk tajwid. So saya merancang, saya plan setiap minggu sekurang-kurangnya sekali seminggu. Sekurang-kurangnya sekali ataupun 2 kali seminggu kita akan gunakan buku tajwid poket ni untuk sesi tajwid. Sesi tajwid insya-Allah. So hari ni insya-Allah kita akan tamatkan bacaan buku tilawah ni. Kemudian kita akan masuk ataupun memulakan bacaan dengan bacaan Al-Quran dengan surah yang pertama, Fatihah, dan berikutnya. Dan insya-Allah kita akan ambil masa
satu ataupun dua slot dalam masa seminggu untuk perbincangan tajwid menggunakan buku poket tajwid ni. Okey? Dan insya-Allah pagi ni juga kita akan gunakan buku ni untuk perbincangan tentang bacaan gharib dalam Al-Quran, bacaan unik, bacaan pelik dalam Al-Quran. Kita akan gunakan buku ni juga. Okey, so bagi tuan-tuan yang ada buku tilawah ni, okey, boleh buka ke halayan 100. Okey. Kalau yang tak ada boleh refer pada skrin kita ni lah. Okey, kemudian bagi tuan-tuan yang ada buku ni juga boleh standby dengan buku ni. Okey, kita akan tengok beberapa tajuk ataupun beberapa topik bacaan gharib dalam Al-Quran. Okey, insya-Allah. So boleh Puan Rohaida boleh klik button WhatsApp dalam page kita ni ke atas sekali, naik ke atas, ataupun Puan Rohaida boleh ambil nombor saya ni 010 539 6009. Okey, insya-Allah kita terus ke muka surat yang terakhir. Muka surat 100 okey, bacaan gharib dalam Al-Quran. Okey, kita akan mulakan topik bacaan gharib dalam Al-Quran ini dengan topik yang pertama, iaitu bacaan saktah. Boleh nampak tanda sin kecil ni kan? Tanda sin kecil tu. Okey. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada buku tajwid poket, boleh buka ke muka surat 106. Okey, boleh buka ke muka surat 106. Okey, sama-sama Puan Rohaida. Nanti boleh WhatsApp saya. Okey. Okey, kita ke muka surat 106 Okey, kita akan sama-sama tengok. Ini adalah merupakan bacaan gharib yang pertama yang kita nak bincang pagi ni. Okey. Bacaan gharib yang pertama yang kita nak sama-sama bincangkan pada pagi ni, insya-Allah. Okey. Kita sama-sama. Okey, bagi puan-puan yang tak ada bukunya boleh rujuk pada skrin lah. Okey. Okey, ni muka surat 106 dalam buku tajwid poket. Bacaan saktah dulu kita akan tengok. Nakal sebentar, kejap lagi. Okey. Kita tengok bacaan saktah. Apa yang dimaksudkan dengan saktah? Saktah dari segi bahasanya adalah diam. Diam dari segi bahasa. Dari segi istilah tajwid ataupun dari segi hukum tajwid, saktah bermaksud memutuskan suara pada suatu masa tanpa bernafas sekadar 2 harakat. Contoh dalam bacaan yang kita akan baca kejap lagi, ni contoh bacaan ni. Contohnya ada sin ni. Ni adalah hukum ataupun tanda menunjukkan adanya wujudnya bacaan saktah di sini. Maksudnya kita akan putuskan suara. Maksudnya kita akan berhenti seketika. Bahasa yang mudahnya. Kita akan berhenti seketika. Berapa lama nak berhenti? Dalam timing 2 harakat sahaja. Tak boleh lebih pada tu. Dalam kadar ataupun timing kita berhenti stop sekejap. Kita berhenti sekejap dalam kadar 2 harakat sahaja. Kemudian itu yang pertama syaratnya. Yang kedua syarat dia tanpa bernafas. Maksudnya kita tidak boleh ambil nafas baru ketika kita berhenti. Tak boleh ambil nafas baru macam tu, tak boleh. Kita berhenti sekejap. Berapa lama sekejap tu? Dalam timing ataupun dalam kadar 2 harakat tanpa kita bernafas. Maksudnya tak boleh ketika berhenti tu kita ambil nafas baru. Kalau dalam keadaan biasa, apabila kita waqaf, saya sebut semalam ataupun kemarin kalau saya tak silap, ketika kita waqaf semalam semalam saya dah sebut. Ketika kita waqaf ataupun ketika kita memberhentikan bacaan dalam keadaan biasa, ketika waqaf kita panggil kita berhenti, kita boleh berhenti dengan kadar yang lebih panjang daripada 2 harakat. Dan seeloknya kita berhenti pada kadar yang lebih panjang daripada 2 harakat lah. Kemudian kita mesti mengambil nafas yang baru sebelum memulakan kembali bacaan. Itu dalam keadaan waqaf. Tapi untuk bacaan saktah tidak boleh bernafas, tidak boleh ambil nafas baru, tidak boleh ambil oksigen ketika kita berhenti dalam kadar, berhenti pun sekejap aja dalam kadar 2 harakat sahaja. Okey? Dalam Al-Quran ada 4 tempat yang wajib dibaca dengan saktah. Yang pertamanya surah Al-Kahfi ayat 1 pada penghujung ayat 1. Pada akhir ayat 1 nak masuk ke ayat yang kedua. Ni surah Al-Kahfi. So ada saktah kat sini. So kita berhenti sekejap aja dalam kadar 2 harakat aja, sambung balik tanpa ambil nafas baru. Ni ada 4 tempat yang disepakati ulama yang wajib dibaca dengan saktah. Okey, yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Kemudian kita tengok yang kedua dalam surah Yasin. Ni biasa baca Mimar Qadina, ada sin saktah. Okey, kemudian yang ketiganya dalam surah kita ke sini sikit. Dalam surah Al-Qiyamah. Mana silap tunjuk pula. Waqilaman ada saktah Kemudian yang terakhir dalam surah Al-Mutaffifin. Okey, dalam surah Al-Mutaffifin. Okey.
So ada 4 tempat lah. Ada 4 tempat yang disepakati ulama wajib dibaca secara sakta. Satu dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2. Okey. Ni surah Al-Kahfi ayat 1 ayat 2. Yang keduanya dalam surah Yasin ayat 52. Ya boleh surah Yasin ni kita biasa dah kan. Kahfi pun saya rasa kebanyakan kita biasalah kita baca hari Jumaat Kemudian surah Qiyamah ayat 27, juga surah Mutaffifin ayat 14. Okey, boleh InsyaAllah kejap lagi kita akan baca bersama-sama insyaAllah. Okey. Okey. So ada 4 tempat yang disepakati ulama wajib dibaca secara saktah ataupun wajib dibaca dengan bacaan saktah. Okey. InsyaAllah. Okey, so ini topik pertama untuk bacaan saktah pagi ni. Okay, kita akan bacakan bersama-sama. Jom kita baca sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil bacaan yang pertama Waalaikumsalam Puan Siti Zainun. Lewat sikit bawah kelas. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita baru je start Okey. Okey. So, kita akan mulakan topik bacaan gharib kita. Kita akan mulakan perbincangan tentang bacaan gharib kita dengan topik yang pertama iaitu hukum saktah ataupun bacaan saktah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Kita berhenti sekejap aja. Sekejap tu berapa lama? Sekejap tu kata setengah orang, sekejap tu berapa lama? Setengah jam pun sekejap, 2 minit pun sekejap kan. Setengah jam sekejap lah kalau kita nak banding 24 jam kan. So sekejap itu dalam tempoh kadar 2 harakat sahaja. Kemudian sambung balik bacaan tanpa ambil nafas baru. Tak boleh bernafas ketika berhenti. Berbeza dengan bacaan waqaf. Kalau waqaf mesti ambil nafas ketika berhenti. Itu ketika waqaf biasa. Tapi ketika saktah tidak boleh bernafas, tidak boleh ambil nafas. Ini kita kena ambil perhatian yang lebih lah. Sebab ramai orang yang bernafas je. Waqila man raq. Tak boleh ambil nafas baru ataupun tak boleh bernafas langsung ketika berhenti. Dia berlawanan dengan waqaf. Waqaf mesti ambil nafas baru. Itu kriteria ataupun syarat. Bagi waqaf pula, bagi saktah tak boleh. Dan bagi saktah berhenti sekejap saya ingat dalam masa 2 harakat sahaja. Waqaf boleh waqaf ataupun boleh berhenti, boleh stop dalam keadaan yang lebih panjang. Okey, sekali lagi kita ulang bacaan. Wa qila man raq. Berhenti, tetap kena berhenti. Kena putuskan bacaan dulu. 2 harakat timing dia, sambung balik dengan nafas yang sama. Seterusnya, bacaan yang kedua. Contoh. Kalla bal rana ala qulubihim. Sekali lagi. Kalla bal rana ala qulubihim. Okey, seterusnya. Inilah surah Kahfi Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Macam tu, kita berhenti sekejap. Sekejap aja, dalam kadar 2 harakat aja berhenti tu, sambung balik ataupun kita ibtidak balik dengan perkataan selepasnya tanpa ambil nafas baru. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Okey, seterusnya lah. Okey, kita ambil potongan-potongan ayat aja contoh. Seterusnya surah Yasin Man ba'athana min marqadina hadza. Macam tu. Okey, boleh sekali lagi. Man ba'athana min marqadina hadza. Dan seterusnya lah. Okey, seterusnya bacaan saktah yang terakhir. Ma aghna anni maliyah halaka. Boleh seterusnya sekali lagi. Jaga hati-hati 2 benda yang kita nak jaga ketika bacaan saktah. Yang pertama, kita kena bila jumpa tanda sin di akhir kalimah ni, bacaan sin di akhir kalimah, iaitu menunjukkan ataupun petunjuk bahawasanya berlakunya bacaan saktah di situ, hukum bacaan saktah. Bagaimana nak membaca hukum saktah? Bermaksud kita diam, berhenti, putuskan suara, kita stop sekejap dalam kadar 2 harakat sahaja, tak boleh panjang lebih pada tu. Yang pertama yang kita nak jaga, berhenti sekejap, stop sekejap bacaan dalam kadar 2 harakat sahaja, kemudian sambung balik bacaan dengan perkataan selepasnya tanpa ambil nafas baru. Tidak boleh ambil nafas baru. Okey.
Ma aghna anni maliyah halaka. Okey, boleh Okey, seterusnya kita ke topik bacaan gharib yang kedua. Nampak diamond di bawah. Okey, mungkin bagi kebanyakan daripada kita yang telah pun tahu topik ni, kita anggap sebagai satu ulang kaji lah. Okey, ulang kaji, dan untuk kita kata untuk pengukuhan bacaan lah Bila kita jumpa tanda diamond, macam diamond saya panggil diamond duduk di bawah kalimah macam tu. So itu adalah petunjuk ataupun tanda berlakunya hukum bacaan imalah. Okey, bagi tuan-tuan yang ada buku poket tajwid, boleh buka ke halaman 111. Muka surat 111. Okey, muka surat 111. Okey. Boleh. 111, kita akan tengok. Okey. Ini bacaan imalah. Diberikan tanda bacaan dengan diamond yang berada di bawah kalimah ataupun di bawah huruf ra. Bermaksud huruf ra tersebut akan dibaca dengan bacaan imalah. Sebab diamond tu duduk di bawah huruf ra. Okey, apa maksud imalah? Dari segi bahasa, kalau kita translate dari segi bahasa, buka kamus, imalah ni bermaksud condong. Dari segi istilah ataupun dari segi hukum tajwidnya, bacaan imalah ni maksud dia kita melafazkan, menyebut, membunyi, membaca baris fathah cenderung kepada baris kasrah dan alif cenderung kepada ya. Itu dari segi teorinya lah. Kita akan tunjuk sama dari segi praktikalnya macam mana. Okey, dari segi teorinya, okey, ataupun dari segi definasi, dari segi istilah tajwidnya, dari segi hukum tajwidnya adalah bacaan imalah yang berbentuk diamond duduk di sebelah bawah ra tadi adalah bermaksud kita membaca, menyebut, melafaz dan membunyikan baris fathah yang cenderung bunyinya kepada baris kasrah, dan bunyi bacaan alif pula cenderung kepada ya. Cenderung. Bunyi dia menghala. Bacaan tu menghampiri bunyi baris bawah dan juga menghampiri bunyi bacaan baris ya. Okey, tak apa, kita sama dulu. Nanti kita sama-sama tunjukkan bacaannya. Dalam Al-Quran ada satu tempat sahaja yang wajib dibaca secara imalah, iaitu yang terdapat dalam surah Hud. Surah Hud ayat 41. Ni saya ada tandakan lah. Muka surat 226. Bagi tuan-tuan yang nak ambil, boleh tulis note pada, kalau yang ada buku boleh tulis pada buku masing-masing ni Muka surat 226, surah Hud ayat 41. Surah Hud ayat 41, muka surat 226. Okey, muka surat 226. So, inilah ayatnya. Bismillah, ayatnya panjang. Ini kita ambil potongan ayat kat tengah-tengah. Ayatnya panjang lagi. Okey. Ini kita ambil potongan ayat di tengah-tengah, potongan ayat di tengah-tengah Okey, saya akan tunjukkan dulu cara bacaannya. Okey. Bismillahi majriha wa mursaha. Bismillahi majriha wa mursaha. Majri majriha, bukannya majra. Okey. Sebab biasanya berdasarkan kepada pengalaman saya mengajar selama dah hampir 10 tahun ni, ada bukan dua bentuk lah. Boleh kata dua bentuk kesalahan yang berlaku untuk bacaan imalah. Yang pertamanya, ada yang membacanya dengan baris atas terus ra, ada baca baris bawah terus ri, majraha majriha. Okey, tu kesalahan yang pertama lah. Yang keduanya, bagi yang telah pun mengetahui ataupun mempelajari hukum bacaan imalah ni, pun masih lagi berlaku kesalahan bacaan apabila ramai membacanya dengan bacaan majriha. Sebenarnya itu bacaan yang saya katakan bacaan yang kurang tepat lah. Nak kata salah tak berani juga Sebenarnya itu bacaan yang kurang tepat, kerana itu adalah bacaan taqlil. Itu adalah bacaan taqlil. Nama bacaan tu majri adalah bacaan taqlil. Bacaan taqlil itu tidak wujud pada qiraat ataupun pada bacaan riwayat kita. Saya pernah ceritakan, kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa saya pernah sebutkan kan. Okey, saya ulangi balik pagi ni. Al-Quran yang satu yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW melalui perantaraan Jibril AS. Al-Quran yang satu diturunkan dengan beberapa versi bacaan yang ulama menamakan sebagai qiraat dan riwayat. Okey, so kita di Malaysia kita membaca dengan riwayat Hafsun, qiraat Asim. Okey. Hafsun
riwayat Hafsun, qiraat Asim, insyaAllah. Nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut sikit lah. Tak adalah detail sangat insyaAllah bila kita nak memulakan bacaan Al-Quran nanti. Okey. So, bacaan taklil dibaca dengan majriha. Itu bacaan taklil namanya, dan bacaan itu tidak terdapat ataupun tidak wujud dalam bacaan kita. Okey. So, itu terdapat dalam bacaan qiraat lain dan juga riwayat lain. So, bacaan yang lebih tepat untuk bacaan imalah adalah majri, bukannya majra. Okey, perhatikan. Majra itu bacaan taklil adalah bacaan yang tak wujud dalam bacaan kita. Dalam qiraat kita, dia hanya wujud dalam versi bacaan yang lain ataupun dalam qiraat yang lain. Untuk bacaan imalah ni, kita akan baca dengan bacaan majriha. Majriha. Re senang kita nak ingat X-ray. Ataupun siapa yang suka pakai spek hitam ni, Ray-Ban. Ray. Kita guna perkataan tu Ray. Ray-Ban ataupun X-ray. Majri. Bukan je majra. Okey, hati-hati Boleh sama-sama kita praktis lah. Boleh praktis supaya kita nak membiasakan lidah kita membaca dengan majriha. Ray, X-ray, Ray-Ban, Ray-Ban, X-ray, Reha. Bukannya Re. Okey? Bukan majra. Itu bacaan yang kurang tepat. Majriha. Bunyi dia ke bawah sikit. Majriha. Okey? Boleh sebab ini banyak berlaku kesalahan. Bahkan saya pernah dengar ada yang kata, ada yang mengatakan boleh, dua-dua pun boleh. Asalkan bunyi dia condong. Majra boleh, majre pun boleh. Sebenarnya itu adalah fakta yang kurang tepat lah. Sebab majra ada hukum bacaannya. Itu adalah bacaan taklil. Yang hanya terdapat pada qiraat lain. Pada riwayat lain. Pada versi bacaan lain. Dia terdapat dalam versi bacaan kita di Malaysia, Asia Tenggara, sama juga di Madinah, Arab Saudi pun sama. Tak wujud bacaan itu dalam bacaan kita, dalam riwayat kita, dalam qiraat kita. Okey, so dalam riwayat kita baca dengan bacaan imalah. Imalah dibaca dengan majri, bukannya majra. Okey, so kita perlu ambil perhatian sebab banyak sangat berlaku kesalahan bacaan kat sini. So kita boleh kongsikanlah dengan kawan-kawan, saudara mara, anak cucu kita dan sebagainya. So bacaan yang tepat ialah majriha. Ingat perkataan X-ray dengan Ray-Ban. Kita gunakan Ray tu, bukan Re. Okey, bukan Re tapi Ray. Okey, sekali lagi kita ulang bacaan. Bismillahi majriha wa mursaha. Sekali lagi Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha, majriha. Okey, boleh Okey, kita ke topik yang berikutnya. Bacaan tadi diamond kat bawah, sekarang ni diamond kat atas. Itu adalah tanda bagi bacaan ishmam. Okey, bagi tuan-tuan yang ada buku poket tajwid, kita boleh buka ke muka surat 109. 109 ishmam Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bacaan ishmam. Okey. Ishmam. Okey. Ishmam dari segi bahasa bermaksud cium. Dari segi bahasa. Dari segi istilah ataupun dari segi maksud, dari segi hukum tajwidnya ialah memuncungkan dua bibir sejurus selepas mematikan huruf. Ingat perhatikan. Muncungkan dua bibir, maknanya bibir atas dengan bibir bawah, dua bibir kena muncung. Sejurus selepas, maksudnya sebaik sahaja selepas kita matikan huruf. Huruf sebelum huruf yang kita nak muncungkan tu lah. Sebaik saja kita mematikan huruf sebagai isyarat baris dhammah. Sebagai isyarat saja. Baris dhammah ni baris hadapan. Sebagai isyarat saja. Dan dibiarkan sedikit lubang antara dua bibir. Maksudnya bibir tu tak boleh tutup rapat. Ada kena renggang, kena buka. Bagi mengeluarkan nafas. Ada nafas yang keluar bersama dengan bacaan kita itu. Dalam Al-Quran ada satu tempat sahaja yang wajib dibaca secara ishmam. Iaitu pada yang terdapat pada surah Yusuf ayat 11. Surah Yusuf ayat 11. Okey. Okey. Qalu ya abana. Okey, sama-sama kita akan tengok. So, untuk pengetahuan, ini merupakan satu-satunya bacaan ishmam dalam Al-Quran yang wajib kita baca ishmam. Tu yang pertama lah. Dan juga merupakan satu-satunya satu-satunya hukum perbuatan. Satu-satunya hukum yang melibatkan perbuatan tanpa melibatkan perubahan bacaan. Okey, macam kita baca imalah tadi, hukum bacaan. Sebab apa saya kata hukum bacaan? Sebab bila kita baca hukum bacaan imalah, bunyi pelik pada bacaannya. Bunyi pelik kan? Majra bukan, majri bukan, majreha, reha, bunyi bacaan condong.
Bunyi bacaan yang pelik sikit. Kalau bagi atas, ra. Bagi bawah, ri. Tapi dia bukan atas, bukan bawah. Dia bacaan dia, baris dia tengah-tengah, baris condong. Dibaca dengan majri, majri. Maksudnya orang dengar pun tahu, oh imalah. Orang boleh tahu. Sebab bunyi bacaannya, barisnya dibaca dengan baris condong. Majri. Berbeza dengan hukum ishmam. Hukum ishmam ialah hukum perbuatan. Maksudnya, kalau kita dengar kori-kori, contoh kita buka YouTube ke, ataupun kita buka audio lah, bacaan Imam Mekah ke, mana-mana kori ke, kita akan dengar bacaannya sama je. Tak ada bunyi berbeza ishmam. Sebenarnya itulah bacaan yang tepat. Kerana bacaan ishmam, hukum ishmam adalah hukum perbuatan sahaja. Dia tidak melibatkan perubahan ataupun perbezaan pada bacaan langsung. Waalaikumsalam Puan Umi, selamat datang. Okey. Maksud hati-hati. Saya ulang Ishmam adalah hukum perbuatan dalam bacaan Al-Quran. Hukum perbuatan, bukannya hukum bacaan. Selama ni kita duk bincangkan hukum tajwid, dia melibatkan hukum bacaan. Dengung, panjang, pendek dan sebagainya lah. Macam tadi kita bincang pasal imalah pun melibatkan hukum bacaan. Kerana dia akan melibatkan bacaan dan juga bunyi yang dihasilkan. Untuk bacaan Ishmam, dia tidak melibatkan bacaan. Tidak melibatkan perubahan bunyi. Tidak melibatkan perubahan sebutan. Tapi dia merupakan hukum perbuatan fizikal semata-mata. Dalam erti kata yang lain, apabila kita membaca hukum ishmam, bacaan kita adalah bunyi, kedengaran bunyinya seperti bacaan yang biasa, normal. Bezanya adalah perbuatan memunculkan mulut sahaja. Tanpa melibatkan perubahan bacaan langsung. Kalau ada perubahan bacaan ataupun ada perbezaan bacaan yang berlaku, yang terkeluar, maka hukum ishmam kita adalah kurang tepat sama sekali. Okey. Sebab dia mesti melibatkan pergerakan bibir semata-mata tanpa ada sebarang perubahan ataupun perbezaan bunyi. Maksudnya dari segi bacaannya, kita dengar bacaannya macam bacaan sama je, normal je, macam bacaan biasa. Cuma bezanya pada perbuatan memunculkan kedua-dua bibir sahaja. Itu saja. Okey, saya tunjukkan dulu. Bacaan ni kita bacakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Kasih. Okey. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Okey. Cuba tuan-tuan puan-puan, muslimat sekalian, sahabat-sahabat, perhatikan. Bukan perhatikan lah. Fokuskan pada bacaan saya. Cuba perhatikan, ada tak berlaku sebarang perbezaan ataupun perubahan bacaan pada pada bacaan mim tadi. Allahu Akbar, saya terlupa nak angkat dah. Sorry, minta maaf. Okey, macam tu. Okey. Atas mim ada diamond so itu hukum ishmam. Cuba sekali lagi saya baca. Cuba sama-sama kita perhatikan, ada tak perbezaan ataupun ada tak perubahan bunyi pada bacaan mim yang saya baca tadi. Sekali lagi Malaka la ta'manna ala Yusuf. Cuba perhatikan. Kalau boleh komen, saya sangat mengalu-alukan. Kalau tuan-tuan boleh komen. Ada perasan tak bunyi mim yang saya baca tadi? Bunyi dia macam bunyi biasa ataupun ada bunyi pelik sikit, ataupun ada perubahan bunyi daripada bunyi yang biasa, mim baris atas. Sekali lagi saya ulang Kalau boleh komen, saya sangat-sangat menghargai dan mengalu-alukan komen daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimat sekalian. Kita ada interaksi dua hala kan. Cuba perhatikan bagaimana saya membaca, menyebut, melafazkan bacaan mim tadi yang ada diamond atas dia, iaitu hukum ishmam. Cuba perhatikan, ada tak apa-apa perubahan bunyi? Ada tak apa-apa perbezaan bunyi? Ada tak bunyi yang pelik sikit pada bacaan mim saya tadi? Okey, sekali lagi saya ulang Malaka la ta'manna ala Yusuf. Okey. Ada perasan tak bacaan saya pada huruf mim tadi? Okey,
Sebab dia tidak melibatkan, macam saya sebutkan tadi, tidak melibatkan sebarang perubahan bunyi. Dia adalah hukum perbuatan semata-mata. Okey? So, bagaimana kaedah kita nak melafazkan, kita nak membaca, ataupun kita nak, bukan istilah membaca, bolehlah membaca, ataupun kita nak melakukan perbuatan memunculkan mulut pada bacaan Ishmam tadi, dia munculkan bibir. Okey? Okey? So, yang pertama sekali stepnya, kita akan mematikan huruf sebelum mana tadi? Okey, kita akan mendengungkan bacaan pada huruf nun sabdu. Bacaan sama kan? Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Norma, terima kasih Puan Ruhaida. Okey, so kalau kita dengar dari segi bacanya, sebab tu bila bacaan hukum Ishmam, kita kena perhatikan mulut pembaca. Baru kita tahu bacaannya betul ataupun tidak. Bagi hukum bacaan yang lain, kita boleh dengar dengungnya betul tak betul, harakatnya pendek ke panjang ke, cukup tak cukup harakat. Kita cuma boleh gunakan, kata apa, boleh dengar semata-mata untuk mengesan kesalahan bacaan lah kalau ada. Tapi untuk Ishmam memang kita kena perhatikan bibir, sebab ia adalah hukum perbuatan semata-mata, bukannya hukum bacaan. Terima kasih Puan Umi, bacaan sama Okey, terima kasih banyak. Okey, so saya akan tunjukkan step bacaan Ishmam yang biasanya kadang-kadang ada orang yang lompat step tu. Okey, saya sama-sama kita tengok la ta'manna tadi, la demo. Okey, alhamdulillah, InsyaAllah saya nak demokan ni. La ta, belum lagi la ta'ma, lepas tu ada nun sabdu kan. Kita dengungkan dulu, tekan pada nun sabdu, dengungkan dulu seketika, baru moncongkan mulut back to normal, baru lepaskan na. La ta'man, kemudian dengung. Step pertama, lidah tekan pada langit kemudian dengung dulu. Step yang kedua. Step yang ketiga, moncong. Moncong memang kena moncong semoncong-moncongnya. Sebab ada orang moncong moncong malu-malu. Tak ada istilah moncong malu-malu ni. Ni hukum Ishmam ni. Hukum Ishmam, hukum bacaan memoncongkan mulut. Kalau ada moncong, segan nak moncong kan. Tak boleh. Dia tu kadang-kadang ngaji dengan saya, kalau orang perempuan siap tutup mulut lagi. Kan? Bukan nak suruh cium kita kan. Ni istilahnya memoncongkan bacaan. Memoncongkan mulut untuk hukum bacaan Ishmam. So, kalau tutup mulut macam mana saya nak tengok bibir tu moncong tak moncong? Kita tak dapat tahu. Kita tak dapat kena pasti bacaan tu betul tak betul. Melainkan saya kena tengok, guru tu kena tengok bibir bacaan pelajarnya. Okey. So, memang kena moncong habis. Tak boleh moncong malu, segan tak segan. Moncong yang tak berapa nak moncong, tak boleh. Okey, moncong habis. Okey, kemudian dalam keadaan ketika moncong, lidah masih lagi melekat pada gusi atas tanpa lepas. Tak boleh lepas. Kalau lepas, dia mudah jadi la ta'manu. Dia akan mudah pergi bacaan nu. Moncong, lidah lepas, dia mudah keluar nu. La ta'manuna. Tu bacaan yang salah lah. Dia bukan nu. Sebab apa saya tersalah? Nu dah bunyi lari dah kan? Dah bunyi baris dhammah. Sebab Ishmam, kita cuma moncongkan bibir sebagai isyarat, signal baris hadapan. Bukan baca dengan baris hadapan. Bukan membaca dengan baris hadapan. Kalau kita baca la ta'manuna, maksudnya kita sudah tukarkan bacaan baris atas kepada baris hadapan. Okey? Kita bukan menukarkan bacaan daripada baris atas kepada baris hadapan, tapi kita cuma moncongkan mulut sebagai isyarat saja. Sebagai signal saja. Sebagai signboard. Boleh ke? Boleh lah. Sebagai signal, isyarat, bahawa isinya kita sebagai signal baris hadapan saja. Signal saja. Bacaan tak berubah. Tetap kekal dengan bacaan baris atas. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Hasnah. Okey. So, perhatikan step saya ulang Step yang pertama, man. Lidah tekan pada langit ataupun gusi atas. Sebab makhraj nun. Man. Kemudian dengung. Step yang kedua, dengung. Dengung dalam keadaan lidah masih melekat kat situ. Step yang kedua. Step yang ketiga, baru moncong. Moncong dalam keadaan lidah masih lagi melekat kat situ. Nampak bibir ada genggang, ada lubang sikit kan? Ada lubang sikit kan? Tak nak bukan tutup mulut, nganga sikit. Step yang keempat. Balik asal, bunyikan na. Okey? La ta'manna. Boleh?
La ta'manna ala. Okey, ada yang saya katakan dengan melompat step, iaitu dengung dan muncul serentak. La ta'man man, nampak tak? Itu saya kata lompat step. Step 1, step 2 digabung sekali, buat dua-dua sekali serentak. Man, lidah naik atas, betul lah. Bibir muncul pun betul dah, tapi disekalikan. Tak nak sekalikan. Settlekan satu persatu. Man ala. Bukannya la ta'man man. Nampak? Dengung, lidah sentuh langit, dengung dan muncul sekaligus. Selesaikan satu, lidah sentuh langit dulu, kemudian dengung, kemudian baru muncul. Man la ta'manna, la ta'manna ala. Okey, jelas saya perlu tunjuk demonstrasi yang lebih sikit lah. Saya terpaksa ulang-ulang supaya kita boleh dapat kefahaman yang sangat jelas untuk kita sama-sama buat latihan peribadi nanti untuk memastikan hukum isyimam kita ini betul dan tepat, insya-Allah. Sebab saya dapati banyak kekeliruan yang timbul dalam hukum isyimam. Ada yang membaca dengan la ta'man, man, dengung, lidah sentuh langit, dengung dan muncul serentak. Yang lebih parah lagi, la ta'mannuna. Tu lebih parah lagi lah. Itu kena, kalau kesalahan trafik kena saman 300 tu. Tak boleh buat rayuan La ta'mannuna. Dah tukar kepada baris dhammah. Itu kesalahan trafik maksimum maksimum compound, tak boleh buat rayuan so hati-hati. Itu kesalahan yang biasa berlaku. Ta'mannuna itu memang kesalahan besar lah. Kesalahan yang kecil sikit bila kita menggabungkan step tadi, la ta'man. Okey, perhatikan saya tunjuk step tu, kita kena sertakan satu demi satu langkah tadi. Lidah sentuh langit, kemudian dengung, moncong, bibir balik asal, baru lafazkan la ta'manna ala, la ta'manna ala. Bibir kena moncong habis Okey? Boleh? Okey, kita kembali ke muka surat. Kita ke muka surat 100. Saya ingat gini, kita stop kat sini kita habiskan bacaan ni. Sebab kita dah 9.40 dah saya ingat sempat habiskan. Tak apa, kita sama esok insya-Allah So kita sama esok. Kita habiskan ayat ni lah terakhir untuk pagi ni. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi Malaka la ta'manna ala Yusuf. Minta maaf, sepatutnya saya tunjukkan ayat. Okey, sama-sama kita tengok ayat ni. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Saya baca dua kali lagi, last dalam keadaan saya tunjukkan bibir sebab dia melibatkan hukum perbuatan Ingat satu-satunya hukum perbuatan dalam Al-Quran, bacaan gharib, adalah bacaan isyimam. Hukum tajwid yang lain semua melibatkan hukum bacaan. Bila sebut hukum bacaan, mesti ada perubahan ataupun perbezaan bacaannya. Contohnya macam 2 harakat dengan 4, kan ada beza panjangnya. Tempat yang dengung tutup mulut, dengung buka mulut pun ada perbezaan bunyinya. Yang ini dia tidak melibatkan perbezaan bunyi. Bunyinya sama. Cuma yang wajib dijaga adalah perbuatan memoncongkan kedua-dua bibir sahaja. Lidah sentuh le langit, dengung, bibir moncongkan. Ya, terima kasih Puan Siti Zainun. Cuma kita nak jaga step tu. Lidah sentuh langit dulu, dengungkan sikit kejap, baru moncong, bibir balik asal, baru lepaskan bunyi na. Okey, sekali lagi saya baca Boleh bayangkan ayat tadi. Malakala ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Sekali La ta'manna ala Yusuf. Saya ambil daripada awal sikit. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Last one.
Malaka la ta'manna ala Yusuf. Okey, boleh Alhamdulillah. Okey, sekadar itu dulu untuk pagi ini. Okey. InsyaAllah kita ada satu dua lagi topik Satu bacaan tashil. Kemudian satu lagi bacaan naqal. InsyaAllah kita akan bincang. Tiga lagi topik. Untuk masih lagi dalam page yang sama. Muka surat 100, kita ada 3 topik lagi. Ya, betul, kena buat banyak latihan. Betul, Puan Siti Zainal. Saya sangat-sangat bersetuju. Betul. Sebab apa? Sebab kita tak biasa. Saya dulu pun sama juga. Kita sama je. Kita serupa kan? Saya dulu pun macam tu juga. Yelah, sebab kita bermula daripada tak tahu. Sebab tak tahu itulah, maka kita akan buat kesilapan, beberapa kesilapan, sampailah kita dapat menguasai kemahiran itu. Kan? Sebab dia dah tak tahu, kita belajar. Dalam proses belajar tu normal lah kita buat kesalahan. Contohnya macam, contoh apalah, kita dulu tak pernah bawa kereta. Kita belajar bawa kereta. Masa dalam proses pembelajaran bawa kereta tu, banyak kesalahan yang berlaku. Kadang masuk gear lupa tekan clutch kalau kereta manual lah kan. Lepas tu kadang masuk tekan clutch, tak masuk gear. Contohnya kan. Ataupun dah masuk gear, clutch tak lepas-lepas, mana nak gerak kereta contoh kan. Memang pasti adanya kesalahan bacaan yang berlaku dalam proses ataupun dalam tempoh pembelajaran itu. Tapi kita daripada situ lah kita improve. Daripada kesalahan yang banyak, makin kurang kesalahan sampailah kita dapat menguasai kemahiran bacaan dengan bacaan yang betul dan tepat dan sahih. InsyaAllah. Memang kena buat latihan sehingga kita boleh, macam yang saya selalu sebut lah, kita boleh betulkan yang biasa sehingga kita akhirnya biasakan yang betul. Sampaikan kita nak buat pada bacaan yang dulu yang kita biasa baca salah pun kita dah tak pandai dah. Sebab kita dah biasa dah dengan betul. Okey. Dulu tak tahu, sekarang baru tahu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Puan Siti Zainal. Okey. So insya-Allah kita berhenti setakat ini dulu pada pagi ini. InsyaAllah jangan lupa esok pagi kita akan bertemu lagi. Esok Isnin esok Isnin 17 Ogos 27 Zulhijjah kita akan bertemu lagi dalam waktu yang sama. InsyaAllah kita akan habiskan perbincangan dan juga bacaan di muka surat 100. Saya sangkakan hari ini kita boleh habis. Rupanya tak sempat juga nak habis. Sebab bacaan gharib ni melibatkan bacaan unik ataupun bacaan pelik dalam Al-Quran yang melibatkan, yang perlukan penerangan yang lebih sikit. Sebab dia contoh macam bacaan imalah satu tempat aja. Tashil pun satu tempat. Tadi kita baca Ijma pun cuma ada satu tempat je dalam Al-Quran. So disebabkan oleh kerana bacaan itu cuma ada satu tempat, sekali je jumpa. So kalau kita khatam, kita baca 30 juzuk, sekali baru jumpa. So kita jarang jumpa. Kalau benda yang kita selalu jumpa, kita selalu baca, kita selalu buat, insyaAllah kita akan jadi lebih cepat mahir. Ini sekali baca Quran 30 juzuk, baru jumpa satu je bacaan Ijmam, baru jumpa satu bacaan imalah. So kita kadang-kadang aja jumpa kan, jarang. Sebab dia ada satu tempat je dalam Al-Quran. Menyebabkan kita jarang baca. So bila jarang baca, kita kurang kemahiran ataupun kurang penguasaan dari segi bacaannya. Sebab tu kita baca yang Puan Siti Zainal sebut bagi tahu, kita kena selalu ulang sendirilah. Okey, supaya kita boleh betulkan yang biasa, biasakan yang betul sehingga kita boleh kuasai kaedah bacaan yang betul-betul tepat dan sahih tadi insya-Allah. Okey. So insya-Allah esok kita akan tamatkan perbincangan dan juga bacaan di muka surat 100. Ada 3 topik lagi yang berbaki Dalam 3 muka surat 100 ni saja ada 3 topik lagi yang berbaki. Tadi kita dah bincang bacaan saktah, imalah dan juga ismam. Esok insya-Allah kita akan bincangkan bacaan tashil, bacaan naqal dan juga bacaan ibdal. Esok ada 3 topik lagi. 3. Hari ni kita dah habiskan 3. Saktah, imalah, ismam. Esok pun lagi 3. Tashil pun banyak buat kesalahan ni. Naqal dan juga bacaan ibdal. So ada 3 topik lagi yang kita akan bincangkan dan sama-sama kita akan baca esok insya-Allah. So waktu yang sama jam 9 pagi esok Isnin So sekadar itu dulu untuk pagi ini. Seperti mana biasa saya pohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kesilapan, kesalahan saya kalau ada pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua. Ini dah terlambat, dah terlajak masa Saya target cuma setengah jam je bagi setiap sesi Ini dah terlajak, minta maaf banyak-banyak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairan katsira di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan melambangkan masa bersama dengan saya pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan Normah, Puan Siti Zainun, Puan Hasanah, Puan Umi Noliza, Puan Kasih, dan semualah
Dan semua yang hadir pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok. Waktu yang sama jam 9 pagi. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.